Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis, muka surat 176. Nah, talbis iblis dalam berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Situ yang mana perbincangan ini masih lagi berkait dengan orang-orang yang tersilap dalam memahami zuhud. Masih dalam tajuk itu lagi. Mana orang-orang yang hendak hidup dalam rangka beribadat kepada Allah, salah satu yang diberi penekanan adalah zuhud. Jadi kalau kalimah zuhud ni sebenarnya banyak juga berlaku silap faham, seperti yang didedahkan dalam kitab ini. Kalau sebelum ni saya ada sebut, ada setengah tu niat berlaku lah. Berlaku ni mengikut orang yang terlibat sendirilah. Jadi bila isteri dia buat gula tu sedap, dia cuahai jadi tawar supaya zuhud. Sebab makanan sedap ni itu dunia. Dia cuah dalam periuk tu sampai jadi tawar, baru dia makan. Itu satu kesilapan lah. Padahal dalam hadis Nabi puji isteri yang masak sedap. Kadang-kadang Nabi kritik, kalau buh ni lagi rasa sedap. Makna Nabi SAW dia mendidik kita supaya hidup dengan cara yang sempurna. Kalau buat apa-apa biar berkualiti. Enggak, kalau masak ni kualiti dia tu sedap antaranya. Kalau tak sedap tu panggil tak berkualiti lah tu. Baik. Jadi perbincangan ini dibahas dalam beberapa tajuk dalam kitab ni. Sebab apa? Sebab dia menjadi satu topik yang penting bagi orang yang nak beribadat kepada Allah tu. Ini satu topik yang penting lah. Yang mana pada pagi ni di bawah tajuk muka surat 176 ni, talbis iblis terhadap orang dalam berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Perkara tu perkara tidak wajib, tapi nya pegang tu seolah-olah supaya wajib. Baik, tak apalah, tu tajuk dia. Di antara para ahli ibadat yang zuhud, ada yang jika diminta mengenakan pakaian lembut, mana pakaian yang berkualiti lah, pakaian comel yang berkualiti, yang lembut, dia tidak mahu. Dia tidak mahu pakai pakaian yang berkualiti. Sebab apa? Sebab pada anggapan dia boleh menghilangkan kewibawaan zuhud. Tu. Bahkan kalau dia pakai juga, jadi tahap zuhud tu jadi berkurangan. Dia faham gitu. Akhir sekali dia pakai setengah tu. Kalau dalam itu dia buat baju dengan guning. Ada satu ketika dulu, nyawak lagu mana tak tahu. Maka dia tebuk tangan, pakai masuk tangan, tebuk kepala gitu. Setengah tu pelik lah. Orang tengok pun dia kata lagu tu lah. Kalau kita pakai comel ni, itu dunia, bercanggah dengan kehidupan zuhud itu. Bahkan setengah di kalangan ahli ibadat yang nak hidup cara zuhud ni, dia rela mati lantaran tidak makan dan kelaparan.
Banyak kalau kita baca dalam kitab siapa rebah ping lapar. Jelepet orang kata. Hak tu molek. Dia anggap begitu. Jadi perkara ini sebenarnya dia buat gitu, situasi itu supaya dilihat oleh orang. Orang kata tengok ni dia ni hidup sederhana. Kalau pergi kedai pun tak beli sayur, dia cari sayur orang nak tahu tu kan. Dia ambil molek, dia kerak atau molek dia buat. Dia makan gitu ada. Dia pergi kedai tu dia tak beli sayur, dia tengok mana orang nak tahu dah. Dia ambil, lepas tu dia buat buruk tu, dia makan gitu. Ada berlaku gitu. Dalam catatan ulama lah. Hak zaman kita pun ada gitu. Baik. Bukan sekadar itu, kadang-kadang tu tak senyum pun hidup masa. Masa kata. Serius nampak. Buka mulut pun tak. Apatah lagi nak suka, nak tertawa. Tak serius hidup. 24 jam klik rumah dengan anak pun nampak serius. Tu. Bapa tu? Kerana nak jaga reputasi biar orang nampak dia ni mikir ke akhirat sama. Senyap, tak kecek dengan orang. Dengan anak pun gitu juga. Dengan bini pun gitu juga. Baik, lepas ni kita akan tengok sebab dalam kitab ni dia akan buat pendedahan, dia buat sedikit perbandingan kalau Nabi lah mana. Baik, kita pergi lagi selepas ni ada disebut perkara itu. Talbis iblis. Kadang-kadang talbis iblis ni, perangkap iblis ni kena kepada orang-orang yang nak hidup zuhud ni, sehingga perangkap iblis itu berjaya mengelabui mata mereka dengan membuatkan mereka berfikir, mengira bahawa tindakan itu berguna. Mana hidup serius, tak ada senyum lah. Dengan anak, dengan bini, serius 24 jam. Bini pun jadi tidak mesra, anak pun jadi tidak mesra. Apa? Ayah ni kuat dah zuhud. Perbuatan itu sebenarnya bagi dia untuk islahil khalq, untuk memperbaiki manusia. Ana ubah segitu. Memperbaiki hubungan antara sama manusia. Hak ni agak tidak tepat terjemahannya. Kalau hak dalam bahasa Arab mudah ya. Tujuannya dia buat begitu kononnya nak islahil khalq, nak memperbaiki manusia. Nak didik manusia ni supaya jangan hidup ketawa, jangan nampak riang-ria. Hidup ni kena mikir serius. Bagi dia hak tu islah. Tu tak betul. Sebab Nabi pun ada suka kadang-kadang nampak siapa alas dalam mulut tu nampak juga. Hujung langit tu siapa nampak. Ada ketikanya tapi tak bunyi suara. Sahabat kata Nabi ni suka pun sikit gitu ya. Kalau orang tak dengar tu, orang tidak perhati, tak perasan. Mulut buka gitu ya. Tu dok kata bunyi pokera tu dok. Dok setengah orang suka kan dua sah. Alik sana masjid dengar lagi. Setengah orang bila suka. Tu. Hak sebenarnya lah kawan. Hak sebenarnya orang yang berbuat gini, dia sebenarnya ada satu sifat tak malik ke dia riak. Dia nak tunjuk ke orang bahawa dia ni hidup dia serius. Serius ni maknanya duk mikir, hidup dia mikir, tidak duk galak tak kali. Dan dia pada fikiran dia tindakan itu sudah menjadi aturan baku kan. Kalau tengok Arab dia kata qanunun namus. Ana terjemah gini biasa pada Arab dia. Jadi pada sangkaan mereka, tindakan mereka itu sebenarnya riak. Tindakan mereka itu sebenarnya riak. Nak tunjuk pada orang bahawa dia ni kuat ibadat, dia ni mikir pada akhirat semua, hidup serius. Nak tunjuk kat orang. Baik. Dengan anggapan bahawa bila dia buat gitu, orang pun jadi ingat ke akhirat juga. Niat tu mungkin model lah. Tapi zahir tu jadi keriak akhirnya. Baik. Sebenarnya tindakan itu tidak ubah semata-mata nak mendapat perhatian manusia. Tu terjemah dia lebih. Sebab ana rujuk dua versi kitab tu. Tu lebih tepat. Tujuan nak ambil perhatian orang. Dia orang kalau dia pergi mana-mana, orang tengok, orang kagum juga. Dia nak buah tu. Dia nak gitu. Supaya dia dapat kehormatan dan pemuliaan dari sisi manusia. Itu tujuan dia. Inilah orang panggil tidak ikhlas ni. Makna kalau kita tidak gitu, memang dia jenis gijak kecil gini tak kecil. Tu lain cerita lah.
Ni peringatan ni pada orang yang buat-buat. Peringatan ni pada orang yang buat-buat zuhud, buat-buat nampak warang. Tujuannya nak supaya orang puji, orang kata dia ni hebat. Nak dengar dia ketawa pun payah, memang bagus lah. Tu dia nak lagi tu, orang kata gitu. Dari situlah anda melihat orang itu selalu mengangguk-ngangguk kepala dia dan menampakkan sedih sama hidup. Gapa-gapa tu iling kepala gini, Allah. Tu nampak tu dah. Nak ya kuat mikir. Nampak macam berzikir sama. Bos sebeh 3 tekak lagi, bau lagi, tangan lagi, belik di lengan lagi, 4 bos sebeh. Nak ayaknya itu tu. Tu. Po Sholi lah kita tengok tu. Kungfu Sholi tu dah. Tu kau sebeh tekak. Ada. Siapa lagu tu kadang-kadang. Nak ayak kuat berzikir. Kadang-kadang kecek dengan orang berzikir lagi. Bagai karut lagu tu. Kalau kita tengok ajaran Nabi tak ada lagu tu. Tak ada. Tak ada sah pun Nabi bila kecek orang pakai wasbih. Sahabat Nabi tak ada. Nak ngatik-ngatik lah, nak kecek-kecek. Dan dia nampak tanda-tanda sedih, muka keruk sama apa. Nak suruh nampak dia mikir ke akhirat semua. Tu barang buat-buat. Tu hak ni kalau orang tu jenis gitu tak jadi masalah. Ni kita nak ayatnya kadang-kadang setengah orang tu dia buat-buat. Dia panggil apa ni? Takalluf dia panggil. Takalluf ni buat-buat. Membebani diri dengan perkara gitu. Memberatkan diri dengan buat begitu. Hak tu Islam tak asyik gitu. Masa sedih-sedih lah. Masa gembira, sebab tu dalam agama kita ada hari raya. Hari raya siapa tak boleh puasa nak apa tu? Nak suruh gembira lah. Dengan kadar yang dibenarkan oleh agama. Namun bila mana dia, tapi orang-orang lagu ni kadang-kadang bila dia duduk seorang, tidak berada di khalayak ramai, dia kata lebih pada singa buah. Hak dalam kita asalnya kal asad dia kata. Sini terjemahannya anda dapat melihat dia bila dia duduk seorang di rumah, buah liar. Dalam kita asal dia kal asad, supaya singa. Tak dengar kata ke abu. Rupanya depan orang nampak. Hak budak-budak kata ni depan orang dia kata nampak warak dan wabarqaq tu lah. Jenis ni budak-budak kata ni. Ana jual ayat ya. Barang-barang lagu ni dia kena jaga. Sebab apa? Sebab Islam tak sih hidup berpura-pura. Islam ni agama hidup dalam keadaan as-sidq wal amanah, benar dan jujur. Tu sifat agama kita. Tak usah buat. Sebab itulah ulama akhir datang kita akan jumpa ulama dia tak suka kita jerit depan orang. Bila sebut akhirat jerit depan orang, kalau boleh elok lagi molek. Ingat ana sebut sebelum ni, ana ada tu dalam masjid ni, ana singgah maya jemaah nya jerit baca khutbah sampai berhenti. Kita pun buat sebelik gini mau dia jerit. Lepas tu dia senyap, kuat dah jerit dia senyap. Siapa jiran tepi tu orang kampung tu, dia kata mati kau tak iman kita ni. Siapa orang buat dengan gitu, dia pada-pada lah. Dia pada-pada tak tahulah dia jerit tu sengoti dia buat-buat. Tapi kat ana apa terkejut. Ana kata tak aja dengar dia orang jerit ini mau masa baca khutbah tu. Malah sebut dalam masjid mana ya, sebut kenah lalu, bukan masjid dalam hutan tapi jalan. Benda-benda lagu tu kalau terjadi dengan sebab buat-buat tu tak molek. Sebab tu setengah ulama dia kata cuba aja jangan jerit. Sebab tu saya nak wakar dia tak si antara sebab saya nak wakar dia tak si jadi tu imam. Kalau musafir pun dia suruh nama apa. Sebab dia kalau baca Quran nangis lah. Dia tak si tunjuk orang. Sebab kalau di rumah dia saya nak wakar ni mengikut riwayat anak dia lah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kalau dia baca kat dia mesti mengalirkan air mata. Kadang-kadang bunyi suara. Apa? Tanpa buat-buat. Sebab pemahaman yang tinggi terhadap ayat-ayat Quran tu khususnya berkait dengan azab menyebabkan dia tak sih jadi imam di khalayak ni. Apa? Takut jerit timbul perasaan tak molek pula. Dia tak sih. Bila Nabi suruh saya nak bakal jadi imam masa sakit pun, Aisyah kata cari orang lain lah. Dia kata ayah dia ni kalau baca Quran agak jerit lah, dia takut tak sesuai dalam sembahyang. Baik. Perbuatan ni kalau kita bincang tadi ni sebenarnya sangat berbeza, kontras sangat berbeza. Kalau dikaitkan, kalau kita nak buat perbandingan lah, cara hidup Popo Zuhud seperti yang digambarkan ini dengan cara hidup Nabi yang dengan cara hidup sahabat.
Tak ada. Tak apa kita tengok lepas ni dia buat. Kalau kita bandingkan kehidupan puak-puak ni dengan kehidupan Nabi dan juga para sahabat yang sentiasa menghindari segala sesuatu dan menjauhi tempat yang diduga kuat akan membuat mereka menjadi pusat pemerhatian orang. Ni Hana sebut ni. Kalau Nabi, dia tak sih. Sehingga Nabi kalau duduk dalam majlis gini, ada sahabat dia duduk dalam majlis ni, bila Nabi masuk dalam masjid, pakak bangun nak sambut Nabi. Nabi suruh duduk, jangan layan aku gitu. La tatruni kama tatratin nasara wal yahud anbiya'ahum. Mu jangan layan aku supaya pokok apa ni Yahudi layan para nabi mereka secara berlebih-lebihan. Siapa akak Nabi Isa jadi anak Tuhan, tu tahap dia. Jangan buat gitu. Nabi tak pernah berbangun masa dia hidup. Masa hidup tu riwayat tu sahih. Enggak kita ni lah ni. Bangun Nabi mati dah. Memang gong pelik katanya. Ki Jahil tak mengaji. Nabi masa dia hidup dia tak pernah bangun. Nabi mati tiba-tiba bangun. Gapo dia lagi tu? Benda-benda gitu hadirat. Benda-benda gitu kena fikir. Saya sebut ni bukan nak kata, kena fikir. Ya Allah kau aku ni no. Ya Allah kau kita amat agama lagu tu. Kau lagu mana sebenarnya? Kena jangan ikut perasaan. Kena ikut ilmu. Sahabat-sahabat Nabi dulu ni disebut sini, dia tak akan buat sesuatu sehingga menjadi perhatian orang dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat. Sebab itulah mana para sahabat Nabi dulu dia marah duduk di rumah molek-molek nak maya Tuhan, mari di masjid. Maya di rumah lah. Dia tak benar. Bukan saya normal nak pekong anak batu. Tu. Imam Malik marah benar orang maya Tuhan di masjid. Duduk masjid dah. Tak apa lah. Ni duduk di rumah molek-molek. Mari maya di masjid Tuhan. Semaya di rumah. Sebab Nabi buat gitu. Jadi kalau gini kita kena faham. Jadi itulah ikut kita sendiri. Dah kita duduk di masjid misalnya lepas kuliah. Kadang-kadang sampai pukul 8. Masuk dah waktu duha tu. 7.30 masuk dah. Gula ni apa ni subuh ke awal kan. Semaya dalam duduk sini dah. Tak ada masalah. Ni dibimbangi takut timbul satu silap faham. Rupanya maya Tuhan ni molek maya masjid. Tak betul tu. Sebab apa tu? Sebab amalan Nabi dan sahabat tidak gitu. Tu kenapa? Jangan ikut perasaan, kita kena ikut ilmu. Baik, Yusuf bin Asbaq menyebutkan, dia kata aku pergi meninggalkan Sabah. Sabah ni nama satu tempat lah, satu lokasi. Dengan cara berjalan kaki, dia ni orang yang dikenali. Orang yang dikenali, orang sahul lah. Dia kata pernah aku pergi meninggalkan satu tempat yang bernama Sabah. Mana aku keluar daripada Sabah itu dalam keadaan berjalan kaki. Dan aku letak bekalan aku ni atas belakang. Bekalan dia tu supaya kalau zaman dulu kat dia ikat dalam kain gitu ya, tak terbelakang pergi tokak setok. Engkau tak ada ambil sandal apa kita learn ni. Mana baggage dia tu dalam bentuk gitu yalah. Sehinggalah dia tiba di satu tempat yang bernama Al-Missisah. Tu nak takut baca Melayu tulisan Rumi tu, takut tak boleh. Nama tempat Al-Missisah. Dia kena ada tasydid, letak tasydid pada S tu. Nama tempat tu Missisah. Baik. Bila dia sampai sana, ada seseorang keluar daripada kedai tempat dia berhenti tu lah. Lalu mengucapkan salam kepada aku. Orang daripada kedai tu Assalamualaikum, dia wissalam kat aku. Kemudian pakak tobik, lama orang pakak tobik, pakak wissalam ke dia. Moga dia ni orang yang terkenal. Zuhud lah tu. Nampak Zuhud tu jalan kaki, tidak naik kuda, tidak naik kenderaan, patut letak bekalan, peku atas belakang. Bukan Zuhud nampak tu. Baik. Orang pun pakak wissalam, so duduk dalam kedai tobik lagi. Dia duduk cerita. Bila dia tiba di masjid, Yusuf bin Asbaq ni, bila dia tiba di masjid, dia kata ni cerita dia lah ni. Bila aku sampai ke masjid, aku letaklah bekalan aku pikul atas belakang tu. Dan aku masuk dalam masjid nak semaya tahiyatul masjid 2 rakaat.
Jadi orang ramai hak duduk dalam masjid pun memusatkan pandangan dia kepada aku. Tengok aku dengan pandangan yang tajam. Makna kagum lah. Tengok, hebat Yusuf bin Asbaq ni. Mari dengan gaya zuhud, letak bekalai buku dengan kain plekat ada sakut atau belakang. Nampak hebat. Lalu muncullah seorang anak muda di hadapan aku dalam masjid ni. Aku kata dalam hati aku, seberapa lama hatiku dapat bertahan dengan kondisi ni. Dia kata hati aku ni nak rasa tak boleh nak tahan dah. Makna dia tak senang hati tu bila orang beri penghormatan siapa begitu pada dia. Macam-macam syaitan boleh ganggu tu. Macam-macam syaitan boleh ganggu tu. Misalnya kita nak mari masjid, orang pakak beratur nak mari masjid ya. Orang pakak beratur, siapa ada orang escort nak masuk masjid. Sahabat tak buat Nabi lagi tu. Misalnya bila sahabat depan orang pakak beratur, siapa nak masuk maiding. Letak kapek, patu pakak pegang, kat depan ada 2-3 orang belakang escort tu. Kita tak jumpa dalam hadis sahabat buat gitu kan Nabi. Tu penting tu. Penting kita tahu cara hidup Nabi. Baik. Jadi bila berlaku gitu pada dia kata tak boleh tahan, dia tak suka. Maknanya dia kata dia tak suka tu cara tu. Aku pun ambil semua barang-barang bekal aku tu, aku balik semula ke Sabas. Balik tu jalan cepatlah. Siapa basah jeruk peluh. Dan memang susah lah. Sesungguhnya aku tidak sempat. Cuba tengok terjemah dia. Sesungguhnya aku tidak sempat mengoreksi hatiku selama 2 tahun. Payah kita nak faham. Dia gini, bahasa Arab dia, selepas daripada kini aku ambil masa 2 tahun nak betul hati aku. Aku ambil masa 2 tahun nak hilang perasaan ego, perasaan riak, perasaan bangga diri. Sebab orang hormat siapa begitu sekali. Nak buat perasaan bangga diri 2 tahun ambil masa. Nak ayaknya kesan daripada gangguan syaitan tu ambil masa 2 tahun. Ini hadir-hadir beberapa contoh bagaimana salaf kita dulu dia nak jaga hati dia supaya orang tidak memuliakan dia secara berlebihan. Inilah cara dia. Sebabnya kalau orang ni memberi penghormatan lebih daripada yang sepatut, dia jadi tak molek. Jadi kena jagalah. Kita sebagai wakil ayat, sebagai ulama, kita kena didik masyarakat. Jangan layan kita ni seperti mana orang-orang yang sesat layan tutup guru dia. Jangan sampai begitu. Anak tengok dalam internet adalah rusing anak. Tok guru ni gini dia duduk lebih kurang duduk gini. Ramailah orang dia nak kuliah. Anak murid 2-3 orang, bukan 2-3 ramai duk tunggu sebab tok guru minum air. Bila tok guru minum, tok guru letak airnya pakak berebut ambil air buat lari. Cawan tu nak minum biar kena tempat bibir tok guru. Kalau bahasa Kelantan ke lari ketung-ketung tu buat lari tu. Nak berebut cawan. Pakak hamba. Tok guru suka sengih geran tengok tu. Tok guru suka sengih tu. Bahaya tuan-tuan. Misalnya minum air. Anak murid tu tunggu nak tekan gelas ni dalam video. Tok guru letak pakak ambil tu buat lari. Orang lain pakak hamba. Kalau tengok sendirilah kita rasa malu. Mahal ke kalau orang yang baru-baru nak jinak dengan Islam, nak cari agama, nak tengok Islam, dia tengok tu kejut dia, orang cerdik tak boleh terima barang tu. Ta'assub bahaya tu. Dan bukan itu Nabi ajar sahabat dia tak ada berebut gelas gitu. Adalah sebut tapi tidak jenis berebut. Misalnya Aisyah bila Nabi makan menggo isteri dia, Nabi kekeh daging hak ditulai, Nabi letak dia kekeh situ. Sahabat dia pada buat tapi tak berebut. Adalah beberapa orang tapi tidaklah semua pakat dia target nak biar dapat gitu. Kita kena faham bagaimana ni. Ana sebut ni supaya kita ni faham molek cara Nabi didik sahabat dia jadi lagu mana. Bukan hak tu hak aku nak dalam kehidupan ni. Aku nak dalam bentuk lain. Gapo dah? Ikut aku dengan cara yang cerdik, cara yang betul. Sunnah tu. Tu. Baik, cuba tengok ni. Dia kata kesan daripada waktu mesti mari dalam diri Yusuf bin Asbaq ni. Hebat aku. Gimana-mana orang tu baik dalam kedai. Assalamualaikum ustaz. No.
Kalau kita pergi kedai kat setengah-setengah ustaz tu kata, oh kita kalau pergi kedai tak pernah berbayar, di semua orang bayar belanja. Bahaya tak kena berhati-hati tu. Takut syaitan ganggu. Benda tu tak salah, cuma silap-silap hari bulan syaitan ganggu. Hak ni benda-benda gini. Benda-benda gini. Siapa ada tu dia kata dia pergi sama kedai tu sebab apa? Sebab tak ada bayar. Bagi-bagi lagu tu bahaya. Benda tu asalnya tak ada apa pun. Yalah orang nak hormat pada dia kan, bayar dah. Tapi nisbah kepada perbincangan kita ni baktal si iblis, di situ ada ruang syaitan ganggu kita. Dia boleh merosakkan jiwa kita. Itu bahayalah, kena berhati-hati. Sebab syaitan ni dia cerdik, dia tak nampak. Hak cerdik hak nampak ni pun payah dah kita nak elak. Penipu hak cerdik hak boleh nampak ni. Ni penipu cerdik patut dia raih. Ni bahaya. Baik. Ada pula orang zuhud yang berpakaian robek, pakaian tapung-tapung, kadang-kadang tak jahit soyok, pokoknya pakai soyok kita kata. Pakai subel pun reyok pun nampak buruk subel. Misalnya tidak ni janggut rambut rebel reseng kita kata, tak urus dengan molek. Dia buat gitu tu apa? Nak ayatnya dia tolak dunia, dia tak si dunia. Pakaian pun tak terurus, pakaian kita kata campai-camping lah, kita kata hak soyak bertapung, limonnya tapung kita kata, nampak lusuh, orang tengok pun tahu dah ni pokok zuhad, pokok ahli zuhud ni. Dengan anggapan lagu itulah sebenarnya orang hak taksir pada dunia, dan itulah cara nak mendekatkan diri pada Allah. Hak ni secara total salah dalam agama kita. Hak ni berlaku pada ahli-ahli ibadat dalam agama lain. Setengah agama tu ahli ibadat dia pakai kain sewarna tu, tak boleh pakai warna lain, pakai tu. Hidup zuhud tak bekerja, minta sedekah dengan orang, bawa bekas dia rata pintu rumah pergi. Itu ahli-ahli ibadat, orang-orang agama dalam setengah agama. Ada setengah tu memang tak boleh nikah. Tak boleh nikah. Boleh dikatakan ahli-ahli agama ni dalam agama lain boleh katakan tak nikah. Apa tu? Itu cara nak mendekatkan diri pada Allah. Dalam Islam tak tok guru nikah amal. Hak sekala lah. Lah ni pun anak murid pun lawai tok guru lah ni. Dalam Islam ni lain. Kalau kita ngaji molek memang lain tak serupa. Tak serupa. Ada seorang ustaz saja cerita ni, takut dia duk kecek dengan anak. Dia duk tanya kita, kata entai lagu mana? Dia kata anak was senang juga, tapi malah beli kitab 2 set dia tu. Pandai dia jawab. Malah beli kitab 2 set. Kata tak kamu kena beli 2 set, kena tok umur ni, tak umur ni tu payah basah lah kita. Dah lemari tak kena beli 2 set dah kau kita. Akhir sekali dia tu pakai Sony lah dia kata. Kata bagus juga. Dia Allah ngerti tu bukan sebab kitab 2 set, sofa 2 set, semua 2 set laku. Lepeh kata. Mudah ya alasan dia. Bila taksirnya pandai dia ayat. Bila nak lah ni ada PDF. PDF lah. Tak perlu beli kitab, semua ada PDF. Pandai lah. Kalau nak dia pandai lah. Tak taksir ada cara dia. Baik. Ini sebenarnya hak ni dalam pemerhatian ulama, hak ni termasuk dalam riya. Orang panggil muqaddimah kepada riya. Kena berhati-hati ya. Sebab apa riya ni sangat penting kita faham? Sebab dia merosakkan pahala kita. Dia merosakkan pahala. Riya ni kita buat ni boleh dosa, pahala tak boleh dosa. Semaya betul benar. Kih riya boleh dosa, pahala tak boleh dosa. Kena jagalah. Dan syaitan guna riya ni untuk merosakkan kehidupan akhirat kita. Dunia tak nampak rasa, tapi dia rosak masa depan kita hak sebenar. Tu hak ni pun terjemahan ni pandai ubah juga. Anak pun tak faham terjemahan dia ni. Tengok Arab. Maksudnya gini, ini termasuk muqaddimah riya. Walaupun boleh jadi hak maksud dia tu molek. Kadang-kadang maksud tu molek. Nak jaga supaya tidak jadi terikat hati dengan dia, molek maksud tu. Tapi cara tu tak kena. Tu maksud dia. Baik.
pernah ditanya satu pertanyaan, pernah diutarakan satu pertanyaan kepada seorang tokoh sufi lah, Daud At-Tai. Dia ni ulama kata menyeleweng dalam kehidupan dia. Daud At-Tai, apa dia kata? Bila orang tanya dia, kenapa Tuan Syekh ni tidak sisi molek janggut ni? Pelepas perang janggut. No, dah janggut panjang, tak pernah sisi. Biar gitu, tidak terurus. Bapa Tuan Syekh buat gitunya? Nampak tak terurus. Orang Kelantan panggil berasa rambut pun tak sisi. Engkau rambut panjang, janggut panjang, posak tak sisi. Gi kursi. No, bapa tok guru buat gitu. Dia jawab lagu mana? Dia kata aku tak ada nak sisi janggut, duk sibuk dengan aktiviti lain. Aku sibuk dah, tak ada. Oh, sibuk benar tu. Siapa nak sisi rambut tak ada. Jadi kena tahu Tuan Syekh apa ni, Tuan kita ni kata kita kena tahu Daud At-Tai ini dia telah mengambil jalan yang menyimpang daripada ajaran Nabi. Dia telah menyalahi sunnah Rasulullah dan para sahabat. Sebab apa? Cuba tengok. Nabi SAW tiap-tiap hari sisir rambut, sikat rambut. Tiap-tiap hari Nabi bila nak keluar mana-mana, nak pergi semaya, nak pergi masjid, Nabi kenakan minyak rambut. Biar nak, sebab kadang-kadang rambut nampak sinar, dia pakai minyak rambut, minyak zaitun disebut dalam riwayat. Dan dia memakai wangian, bau sedap. Bahkan dalam riwayat isteri Nabi kata, Nabi ni bila dia pakai siap betul tak je, dia ambil minyak atar lah, minyak atar lah kita kata. Dia sombong dia buat gitu. Dia buat di baju, lepas tu sini dia buat. Isteri dia kata mungkinlah kerana itulah rambut Nabi hak mula-mula beruban di sini. Sebab kena minyak wangi tu acak kali. Minyak wangi ni kan dia panah. Nabi buat gitu. Memang bau sedap. Tu hidup Nabi. Padahalnya Nabi ni tak adalah manusia paling sibuk, 24 jam sibuk. Nabi ni sibuk urusan dakwah. Sebab tu Nabi dia tak kerja dia dakwah. Makannya ni hanyalah makan minum ni, kadang-kadang sahabat dia tanggung dia 1/5 daripada harta rampasan perang. Dah harta ni lah kerajaan bagilah. Tu yang dia tak kerja. Kadang-kadang kalau tak ada kan sahabat tu luar pergi makan. Tu kehidupan Nabi. Tapi penampilan dia kemah. Kalau kita tengok dalam hadis, ada sahabat Nabi tu pas sekebeh lah. Kacing adanya tak kacing. Rayuk pong baju depan tak kacing. Nabi kata kacing balik. Nabi tak gitu. Kacing balik baju. Biar dah ada butai kata. Nabi tak asalnya orang Islam dia hidup serebeh. Dia masa standard serebeh ni. Selekeh lah serebeh ni. Hidup selekeh, tidak terurus, tidak kemah lah. Tak sih. Nabi tak sih gitu. Tak sih. Bahkan kalau kecek salah nahwu, salah tata bahasa, Nabi betul. Tidak gini bahasa Arab. Nabi betul. Nama silap Nabi betul. Tak molek makna ni. 2/3 orang Nabi betul sahabat dia nama. Makna Nabi bahkan Nabi sebut bila ada Nabi betul sahabat dia kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni comel, Allah nak benda yang comel. Allah tak sih bagi uduh-uduh. Kadang-kadang baju tak mesti baru tapi basuh molek. Kalau patut gosok-gosok dia nampak semak. Tu kehidupan yang Nabi tuntut kepada umat dia. Abu Bakar dia ambil contoh sini. Cuba perhati Abu Bakar dan Umar ni bila dia tua rambut dia berubah, dia dah wanita. Orang nampak muda. Nabi ni nampak muda. Dia dah dengan daun ina dan juga katam sejenis pokok yang mana warna dia tu warna hitam lah. Meskipun keduanya Sana Bakar Sana Umar adalah sahabat yang paling zuhud, paling takut pada Allah, tapi penampilan sangat semak, kemah. Lepas tu Sayyidina Umar tu ada kadang-kadang pakai baju tapo tu, adalah kadang-kadang dia nak ajar pada masyarakat ni jangan berdoa. Ni kadang-kadang beli baju tu, baju ke apa jenama tu mahal. Gila ke jenama ni, nyakit juga. Kadang-kadang tak padai dengan kemampuan tu. Jadi bahagian-bahagian gitu kita kena faham. Baik, maka sesiapa yang mendakwa
suatu tingkatan yang melebihi sunnah dan amalan orang-orang yang besar ini, dia tidak perlu dipeduli. Jangan peduli. Apa dia maksudnya? Kita dalam hidup beragama ni hadirat, pedoman kita, ikutan kita, penanda aras kita adalah cara hidup Nabi dan cara hidup sahabat. Kalau seseorang itu dia cuba hidup dengan cara kononnya lebih tinggi daripada cara Nabi, semaya siapa tak tidur, Nabi tidur, tak betul itu walaupun semaya. Apa sebab Nabi tak buat gitu? Sebab Nabi tu orang paling takut Tuhan. Tak ada kalau seorang tu cuba nak buat lebih daripada Nabi, tak betul. Sebab tu ada sahabat nak tak usah tidur malam, nak semaya, nak baca Quran dalam semaya. Nabi tak beri. Nabi kata bukan puak aku tu lagu tu. Ada setengah tu nak puasa sama nak hari. Nabi kata aku tidak buat gitu. Kalau buat juga bukan puak aku tu. Ada setengah tu sahabat ada sahabat tak usah nikah apa-apa, nak tumpu pada ibadat. Nabi kata bukan puak aku nikah lebih pada sahabat. Aku tidur, lepas tu bangun, lepas tu beribadat lah sebagai 1/3 hari. Aku puasa tapi tidak tiap-tiap hari. Siapa dia tidak taksir pada cara hidup aku, itu bukan puak aku. Man raghiba an sunnati falaysa minna. Siapa dia taksir ikut cara aku, bukan puak aku. Jadi kalau kita melaksanakan ibadat ikut perasaan kita, kononnya nak buat lebih daripada Nabi, hati-hati dah, setara mana nah rekod kenyataan-kenyataan yang direkod oleh ulama kita, setengah orang yang nak terlibat dengan ibadat ni, setengah-setengah tu tok guru ni, kelas tok guru, dia didik anak murid dia jangan menyetubuhi isteri. Siapa begitu? Sehingga anak murid kata tok guru kita ni nikah 40 tahun, isteri dia tetap dara, duduk bilik suku-suku ngadap itu gitu. Dia boleh kawal nafsu dia sehingga dia tidak setubuhi isteri dia. Anak murid berbangga dengan tok guru lagu tu. Kalau tanya anak kata mudah, ni lah tok guru paling gam atas dunia. Tu bahasa lembut benar tu. Salah besar tu hidup lagu tu. Bahaya terhadap kalau faham lagu tu. Banyaklah kalau kita baca tentang cara hidup sahabat tiada, memang banyak kita jumpa. Kalau ada sahabat nak cuba nak hidup cara lagu tu, ada lalu sahabat lain lagi mu jangan buat lagu tu. Cerita Salman dengan apa ni, Abu Dahdah, ingat cerita? Nah, Salman kan? Nah, Abu Dahdah kuat beribadat sehingga jadi terhabai isteri dia. Akhir sekali Ummu Dahdah ni pakai buruk. Bila Salman mari, Salman ni adik-beradik dia, adik-beradik akak lah. Salman kata, "Wana ni pemati tu laki pakaian ni. Nampak hidup pakai baju bu." Oh, dia kata, "Wah, dia pakai comel." Abu Dahdah tak sih ke dunia, dia kata. Tak cawa kat aku lama, dia cawa kat ibadat. Marah Salman. Salman tidur dia malam tu. Bila Abu Dahdah nak bangun semaya tahajud, dia pegang tak boleh. Tidur. Dia tak benar. Bila bangun 1/3 akhir dekat subuh baru dia ramai ya. Esok lepas makan nasi lauk, dia tak ya akan nasi lauk tu ada tambah no. Lepas makan nasi lauk tu, dia counselling Abu Dahdah. Dia kata perbuatanmu buat siapa mengabaikan isteri itu berdosa besar. Sebab isterimu ada hak, anakmu ada hak, tubuhmu ada hak, semua ada hak. Hak Allah kita jaga. Hak manusia kena jaga. Apa? Sebab Allah suruh juga. Allah suruh tahajud, Allah suruh jaga hak isteri. Jadi kalau kamu jaga satu pihak sahaja, tak akan lepas kamu di hari akhirat. Itu pendidikan yang sepatut kita bagi perhatian. Baik, cuba tengok di sini. Di antara orang zuhud ada yang terus menerus diam, tak bercakap. Oh ni adalah kalau kita baca dalam kitab pokok tarikat kan, tak kecek. Setengah tu 20 tahun tak kecek. Bangga dia tak kecek. Apa tu? Jaga lidah. Ai lemah kita baca neng apa lah pokok ni jadi lagu ni. Ana boleh sebut sebab ana pernah bukan terlibat tu kerana nak tahu. Oh, ada dia setiap di Malaysia ni gua mana kok dia tak pergi. Dia zuhud duduk dalam tu seminggu 40 hari pada. Dia pernah dia letak anak di Bukit Keluar tengah malam boleh. Takut kita tu sore-sore. Dia letak situ dia.
Dia pergi tempat lain, duduk situ. Pada 2 jam kita lari kelik. Tidur rumah sudah. Tidur bangun malam bangun pergi. Benda-benda gini berlaku dalam Kelantan kita pun berlaku. Anda tahu kan? Benda ni tak boleh tu. Sebab itulah kita ni bila kita nak beribadat kena tahu cara Nabi. Kalau kita buat tak serupa dengan cara Nabi, la yuqbal. Allah tak terima. Masalahnya Allah tak terima. Rugi masa, habis homo, jadi gong, masuklah ke itu. Baik. Ada setengah tu tak kecek dia. Ada setengah tu tak kecek tu dengan orang paling dekat dengan dia, dengan bini pun tak kecek, dengan isteri pun tak kecek. Sehingga dalam keadaan sedar tidak sedar, dalam keadaan secara tidak langsung, sebenarnya dia sudah menyakiti orang yang berada di samping dia. Isteri dia pun tak puas hati, anak dia pun tak puas hati. Jadi akhirnya dia ke asalnya nak beribadat, tetapi sudah jadi akhlak buruk dan sikap dia tertutup, tidak terbuka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, inna li ahlika alaika haqqan. Untuk isteri engkau tu ada hak yang kamu kena tunaikan. Kalau tidak, kamu tak akan lepas di hari akhirat. Kamu akan lekat jadi isu di mahkamah Allah. Jangan main-main saja. Kehidupan dunia ni sebenarnya dia gambaran kepada kehidupan akhirat. Kalau hidup di dunia tak serupa dengan ajaran Nabi, itu gambaran nasib buruk kita di hari akhirat. Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi kata apa yang kamu tanam di dunia, itulah yang kamu akan tuai di hari akhirat. Baik. Cuba tengok di sini, kita ini sedikit, dia bagi sedikit saja. Dia kata kalau kita tengok dalam hadis, dalam sirah Nabi, Rasulullah ni bergurau dengan sahabat dia. Nabi ni kalau jumpa budak-budak, dia gosok kepala, dia bergurau. Nabi guna bahasa yang sesuai dengan budak. Tapi Nabi tak tinggal. Nabi kata Allahumma bariklah. Nabi tak tinggal. Nabi gosok kepala budak-budak kecil. Nabi kata ya Allah berkatilah anak ni. Tu cara Nabi. Dan Nabi akak Nabi anak-anak sahabat duk main di Masjid Madinah, kalau jumpa ada telan Nabi ada, Nabi akak Nabi siung. Nabi siung perut sahabat gelak, ngelak budak tu. Sehingga ada setengah-setengah sahabat tengok, dia kata mesra Nabi. Bahkan ada orang badui duduk kawasan pendalam dia. Dia kata Rasulullah cium budak-budak siapa, cium perut, cium siapa. Nabi kata kena tunjuk saya kepada budak, jangan simpan dalam hati. Biar budak nampak kita sayang ke dia. Anak kita buat tina pun kena cium. Biar rapat dengan kita. Ni duk cium mak dia, anak kena cium kau. Tu saja itu nak. Kena cium. Apa tu? Sunnah. Siapa orang badui kita kata kita ada anak 10 orang. Seorang hambuk kita aja sini. Nabi kata mana? Nabi kata bahaya. Agak-agak kalau Tuhan cabut perasaan saya tu lagu mana? Allah cabut perasaan saya sebab tak pernah tunjuk. Agak-agak lagu mana? Tu cara Nabi ajar. Baik. Nabi berbincang dengan isteri-isteri beliau, mesyuarat. Nabi terima pandangan isteri dia. Maknanya hidup suasana yang sangat mesra dan menghormati peringkat tinggi dalam kehidupan keluarga. Ada ketika Nabi belum lari dengan Aisyah. Hadis ni ulama khilaf lah. Ada kata sahih, tapi ramai kata sahih lah. Ada setengah kata hadis ni ada pertikaian dia. Tak apalah, kita terima ramai kata sahih. Mana dia belum lari, mana mesra. Main kalau kita lagi main badminton dengan isteri dia, tua dah. Tua dah umur 70 main badminton. Berapa ke dia? Ni lepas nikah main badminton. Lepas boleh cucu tak main badminton. Tak boleh. Dia kena jaga tu. Sebab kalau kita baca sejarah sahabat, tua tu mandi sekali lagi, mandi bersama lagi. Nabi pun gitu kot. Mandi bersama lagi, maknanya hak tu kena jaga. Tapi kadang-kadang kita ni terlepas pandai lah tu. Jadi Nabi SAW memperhatikan pelbagai akhlak lembut lagi mulia. Mesra lah. Tapi perak dia terjemah dia ni. Tapi Arab pun gini juga maksud dia. Namun dia kata si zuhud palsu ni. Dia panggil si zuhud palsu. Si zuhud palsu ini
Dia tak mati pun isteri dia semua rasa janda dah. Tok lelaki ada lagi pun rasa semua tak ada tok lelaki. Kadang-kadang tak pernah kita tengok dia berganu motor naik kereta sekali, tak pernah kadang-kadang setengah-setengah orang. Ni berat juga. Sebab apa tu? Kerana dia selalu menjauhkan diri daripada keluarga dia. Sebab kalau dekat keluarga ni jadi hilang ingat pada hari akhirat. Ada setengah sangat gitu. Serta dia memperlihatkan akhlak yang tidak baik pada mereka. Sebab apa tu? Tak siwi nampak gelak ketawa, tak siwi nampak galak. Padahal saya nak wakar ni, kadang-kadang dia kata dia bila duduk dengan keluarga dia, kadang dia tak ingat ke hari akhirat. Bapa duduk gembira, duduk suka, duduk mengilah dengan anak-anak. Nabi kata tu, Islam nak gitu. Tidak kata ingat ke akhirat sampai jadi klik rumah tu maunya tok supaya ketik tongah. Nabi tak uji gitu. Nabi tak uji gitu. Time mesra kita mesra. Sahabat Nabi siapa ngilah suka. Tak apa Nabi tak mahu. Biar. Semua itu terjadi dikarenakan dia menganggap bergaul, bermesra bersama keluarga boleh menyebabkan hilang ingat pada akhirat. Tak betul cara memikir lagu tu. Tak betul. Orang-orang lagu ni kadang-kadang dia layan budak kecil sepori tua. Budak kecil gaya-gaya sikit tak boleh. Sepori tua dia layan. Budak ni kalau sepori tua dia rusing kita. Mana budak ni umur 5 tahun sepori umur 60 ju. Cari tu pun orang kekal. Tapi orang tua umur 60 supaya dengan budak 5 tahun tak tahu no. Tu nyakit juga tu. Dia tidak sedar kerana ilmu dia yang sedikit bahawa bersikap baik, bermesra, berhibur dengan keluarga sebenarnya hak tu akan meningkatkan kehidupan di akhirat dia. Dia tak ingat. Hadis-hadirat ni pagi esok kita baca hadis dulu. Dalam kitab tu berpuluh hadis sebut hak berkait dengan hidup dengan keluarga. Kalau kita baca ada bermufrad kita kenapa kehidupan sebenar hak Nabi nak lagu mana. Baik, ana ambil sedikit lagi. Disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim bahawa Nabi bersabda kepada Jabir. Nabi kata halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Bapa mu tak nikah dengan anak daranya wahai Jabir, mu ke anak tuna. Bu tula'ibuha, kamu boleh bergurau senda dengan dia dan dia boleh bergurau senda dengan engkau. Moga sama-sama tak ada pengalaman muda-muda belaka. Sebab gini cerita di Jabir ni bila ayah dia, bila Abdullah tu meninggal dalam peperangan, adik dia ni kecil-kecil lagi. Mak dia pun tak ada, ayah dia pun mati. Jadi dialah jadi mak, jadi ibu bapa pada adik-adik dia. Jadi dia fikir kalau dia cari anak dara, takut anak dara tak erti nak cara ke adik-adik dia ni. Adik-adik dia ni kecil-kecil lagi. Dia pun mari memikir biarlah dia nak korbankan diri dia cari janda hak sudah ada pengalaman beranak, pengalaman jaga anak. Tu maksud dia. Jadi bila dia sebut gitu, Nabi kata tak apalah kalau gitu kan. Dengan maksud tu. Jadi gapo dia Nabi nak ayat ni? Maknanya hidup suami isteri ni dia kena ada hiburan. Biar ada hiburan. Biar rasa mesra. Ada suka, ada ketawa, kena ada. Nabi memang masa kita tak ada kak bini dengan anak tu tak suka, kita klik senyap pakat masuk bilik lah kau. Sebab kucing klik, tikus lari masuk lubang lah. Kalau ada berlaku pada kita kena klik semok molek tu, bukan anak tak kena, kita tak kena. Suka tu gak anak lah bila kita tak ada, bila klik puk senyap pun melekat lalu. Pada apa dia bukan melekat, jin every. Tu tidak kena jaga. Kita kena apa-apa jadi ada tak kena. Sepatutnya kalau kita klik anak gitulah juga. Sepatutnya supaya dia mesra dengan mak dia tu. Tu. Banyak tidak kalau kita baca sejarah. Sebab tu kena baca hadis Nabi ni. Dah ada bermufrad tu 1124 hadis tu lengkap sebenarnya. Baik. Kadang-kadang sikap yang tidak acuh tak acuh, orang panggil sikap yang tidak peduli kepada kehidupan Rasulullah dan kehidupan sahabat ni,
Kadang-kadang hak itulah yang menguasai kehidupan si Zuhud yang palsu itu, sehingga dia tidak menggauli isteri. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali pun duduk setengah tu duduk langsung, tak tidur sekali dengan isteri. Isteri dia tidur gitu, pada dia duduk ibadat. Macam-macam kita baca dalam kitab catatan ulama terhadap orang-orang lagu ni. Akibatnya dia mengabaikan kewajipan yang Allah fardukan kepada dia. Apa? Duk sibuk nak cara amal hak sunat-sunat, tinggal hak wajib. Hak tu tak lihat. Kalau anak nak guna bahasa sindiran kan, sibuk duk cara ke beli sport kereta, tak ada nak duit kamu. Tu boleh kiah dia kan. Sibuk duk cara nak make up kereta, tak ada nak duit kamu. Bulan ni misalnya, cara tu kena tipu ke syaitan parut nah tu. Tukar sport ring. Padahal dia bukan duduk atas sport ring tu. Babu tu syaitan tipu. Akhir sekali hak sepatut dia kena bui, dia tak bui, dia duk habis duit pada perkara aksesori. Baik. Ada orang zuhud yang kagum ketika dia duk amati perbuatan dia sendiri. Dia kata hebat aku. Timbul perasaan ujub bangga diri bila duk tengok dia kehidupan dia daripada muda, dia rasa kagum. Apa? Tak serupa dengan orang. Hati-hatilah. Orang di Malaysia kita lah, dia ni orang Kedah. Dia nak hidup cara ni lagu mana? Dia duduk dalam hotel sore 5 tahun. Dia buat pondok kecil. Dia duduk ngatik anak murid. Anak murid wajar dua dia atas makan ni. Kalau anak tak atas dua memang perah situ. Berat dah biarnya kering situ. Anak murid je lah, tunggu dia suruh anak murid dia kata 5 tahun duduk lautan. Anak kenal. Bila dia sakit, anak murid dia tadi berkata, tok guru kita tu sakit, mari berobat dia di hospital Perdana. Kata bapa tidak duduk alat tu, dia sakit mati situ kan lebih zuhud lagi. Tapi sakit tak pergi hospital saja. Dia ada insurans. Ambil insurans juga zuhud-zuhud. 5 tahun duduk alat hotel. Biar nak sebut sikit lah ni. Kalau dengar tak kenal ayat tak dengar rabuk ni, kalau anak murid dia dengar dia tahu lah. Kalau dia duduk gini, tak setengok orang. Anak kata bahaya Ustaz. Tak setengok mata pun jari-jari sekali ya buka mata. Gitu nampak letih semua, nampak hidup dia. Pelik semua. Dah makan butir-butir jagung gitu. Tu anak kenal. Anak kata bahaya ni. Tapi kalau anak murid dia kata, dia sapa makam dia boleh ngaik. Anak murid dia kata, kata dia ada ni. Siapa boleh ngaik? Anak tak ingat dulu anak hafal. Dia beri ilmu tu kan, ilmu ngaik. Tak ngaik kita, menggebarai jenis tidak ngaik juga. Tulis di buku. Dia suruh hama berapa ribu semalam. Kata baik aku baca Quran. Dan ilmu ngaik dia buat dia saya. Selagi dia ada ilmu gerak pantas juga apa. Anak tengok. Kapan-kapan tak ada. Cepat, zoom, tak ada. Kata tu. Anak kata dah hati ni, jin ni tak mungkin manusia boleh buat gini. Kita naik motor pergi rumah dia, hidup makan nasi di rumah dia. Anak kata jin ni merah ni tu guru ni. Mana manusia tak ada tahap setara tu. Apa yang anak murid ni kata Allah ta'asuk luar biasa. Anak kata rosak dah ni setara ni. Anak murid jalan depan dia terus. Anak tak pernah tengok dia gini, mesti tunduk gitu, seporokok gitu. Ni bagi lagi. Inilah bahaya tidak bahaya. Jadi bila dia duduk ingat balik, dia duduk imbau balik kehidupan zuhud dia tu, dia rasa kagum. Siapa dia kata gini? Jika dikatakan kepada dia, kamu ni termasuk pasak bumi, kamu dengan kehadiran kamu inilah bumi jadi stabil. Tu orang kata ke dia. Maka dia pun kata yalah, itulah dia tu. Ajak ketak napung je dia. Jadi bila orang kata ki ada pokok demo ni lah, dunia jadi tidak khamat lagi.
dunia jadi stabil. Kan ada kayak kita dengar dalam internet tu, bila mari puak-puak tu di Malaysia ni, kerana dia marilah hujan turun, kerana dia marilah jadi kemarau tu jadi tidak panas sangat. Ni puak-puak Dajjal ni. Kerana puak dia marilah jadi sejuk sikit bumi Malaysia ni. Tempat dia panas ketok kan, tempat dia betul tak? Bagi-bagi lagu ni ada tak? Hak kita baca dalam kitab berlaku dah sama kita tadi pun. Anak murid tu kata, ni anda tengok sendiri dalam internet lah, dalam website. Oh, dia kata tok guru kita mari jadi Malaysia jadi kurang panas, jadi sejuk sikit. Bahaya tu. Baik, anda pun habis sikit Oh, kita berhenti setakat tu lah dulu Bahawa ni panjang, kita berhenti setakat dulu. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil kesimpulan daripada apa yang kita bincang tu. Jadi kesimpulan yang paling besarnya, kita nak hidup cara beribadat ni wajib tahu cara hidup Nabi. Wajib tahu. Supaya kita tidak buat lebih daripada Nabi buat. Sebab kalau kita buat lebih daripada Nabi buat, tak betul. Tu garis panduan kita. Begitulah hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.